Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini kita bertemu lagi bagi menyambung kitab bacaan kitab Fawaidul Fawaid oleh Al-Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita sampai kepada fasal yang ke-10 ya. Dah kita baca dah separuh tu. Pasal yang ke-10 cumanya bagi saya kita ulang sedikit lagi untuk lebih penjelasan. Di sini tarikh yang saya tulis 10 bulan 5 kita berhenti dulu. Okey, kita undur sikit berkenaan dengan haqqu al-ubudiyah wa maratibuha. Haqqul ubudiyah, hak perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan maratib dia, tingkatan dia. Okey, kata Imam Al-Qayyim di sini rahimahullah, lillahi subhanahu ala 'abdihi amrun amarahu bihi. Bagi Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya, maksud yang wajib dilakukan, wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya ialah melaksanakan perintah yang Allah Taala perintahkannya. Wa qada'un yaqtihi 'alaihi, dan menunaikan segala ketentuan ketetapan yang Allah Taala telah tetapkan. Dan ni'matun yun'imu biha 'alaihi, dan nikmat yang Allah berikan nikmat ke atasnya, maknanya diterima sebagaimana yang Allah Taala berikan kepadanya daripada nikmat tersebut. Maka hamba itu, hak ubudiyah itu tidak terpisah daripada tiga perkara ini. Apa dia? Melaksanakan perintah yang Allah perintahkan ke atasnya dan terima segala qada ketetapan Allah Ta'ala yang Allah tetapkan ke atasnya dan menerima segala nikmat yang Allah berikan kepadanya daripada segala nikmat kurniaannya. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi di sini, al-qada'u naw'ani, ya. Qada, ketentuan, ketetapan itu ada dua jenis lah. Kan, sama ada qada yang masaib, maksudnya yang berupa musibah. Kan, masaib ni berupa musibah, dan qada ma'ayib. Ya, ketetapan ma'ayib ni jamak kepada perkataan aibun lah. Aib, kecelaan. Baik, walahu alaihi ubudiyah fi hadhihi al-maratib kulliha. Maknanya bagi Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba itu, ke atas seorang hamba, iaitu melaksanakan perhambaan kepada Allah Taala mengikut maratib atau tingkatan-tingkatan ini keseluruhannya. Jadi yang tiga tadi kan, amrun amarahu, qada'un yaqdihi, ni'matun yun'imu biha alaihi, tiga perkara tadi, ya. Jadi fa ahabbul khalqi ilaihi, maka makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibn Qayyim di sini rahimahullah, iaitu man arafa ubudiyatahu, mereka yang mengetahui bagaimana nak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi al-maratib, pada tingkatan-tingkatan yang disebutkan di sini. Ya kan? Iaitu pada perintah yang Allah Taala perintahkan padanya untuk dilaksanakan, dan qada, qada, ketetapan yang Allah Taala telah tetapkan ke atasnya dan nikmat yang Allah kurniakan ke atasnya. Jadi dan hamba tadi dia mengetahui bagaimana nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada tingkatan-tingkatan ini, dan pada perintah Allah, pada ketetapan yang Allah telah tetapkan ke atasnya, pada penerimaan terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya dan ditunaikan haknya dengan sempurna, maka ini adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan kemudian ini makhluk yang paling dekat, bagaimana pula makhluk yang paling jauh? Wa ab'aduhum, katanya, maka yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang jahil tentang bagaimana nak menghambakan diri kepada Allah Taala pada tingkatan ini keseluruhannya, tingkatan tiga yang disebutkan tadilah, kan, maratib yang tiga tadi. Baik. Kemudian di sini selepas itu Ibn Qayyim dijelaskan secara detail lah apa maksud ubudiyah fil amr tadi. Jadi dia kata, maka fa'ubudiyatuhu fil amri, maka penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada perintahnya, pada segala apa yang Allah Taala perintahkan, imtisaluhu, ialah mengikutinya, mentaatinya. Imtisal ni maksudnya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala ikhlasan
Waqtidaan, maksudnya secara ikhlas, menunaikan segala perintah Allah Ta'ala secara ikhlas. Waqtidaan dan dengan mengikuti, maksudnya ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas iqtida' ni maksudnya mutaba'ah lah. Yang mengikuti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada perintah. Wa fin nahi, dan pada larangan pula. Ini perintah ni ada dua, suruhan ni ada dua, suruh buat dan suruh larang. Perintah. Kedua-duanya merupakan perintah. Perintah untuk melakukan dan satu lagi perintah untuk meninggalkan. Jadi ini maknanya begitu. Ini suruh perintah dan suruh dalam bentuk larangan. Jadi dan pada macam mana ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada larangan Allah. Yakni itu iaitu ijtinabu. Ijtinabu maksudnya menjauhi apa yang Allah Taala larang daripada segala perkara yang Allah Taala benci, terutamanya kesyirikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia bentuk kebencian yang paling besar yang Allah Taala sangat membencinya, itu kesyirikan lah. Dan selepas itu barulah datangnya yang lain tadi kan. Baik, melaksanakan perintah Allah dalam keadaan kita ikhlas dan ikut cara Nabi SAW. Kemudian dalam keadaan kita ni takut, khaufan minhu, takut kepada Allah. Takut dalam arti kata bukan melarikan diri jauh daripada Allah Ta'ala, tak. Bukan begitu maksudnya. Khaufan min Allah, maksudnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam arti kata kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini makna takut yang sepatutnya takut kepada Allah. Kemudian dalam keadaan ijlalan adalah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pengagungan yang maha besar, sungguh-sungguh pengagungan, wa mahabbatan, dan mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh kecintaan. Jadi maknanya sebagai hamba yang kita kata mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, dia akan datang perasaan takut kepada Allah, dengan arti kata takut berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan takut berusaha untuk mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebesar-besar pengagungan dan penuh kecintaan terhadap perintah Tuhan tadi. Sentiasa usaha untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sami'na wa ata'na. Kami sentiasa dengar dan kami taat. Itulah dia yang dikehendaki, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dan kita lihat dalam para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, begitulah mereka imtithal li awamirillah, mereka sentiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita ingat ketika turun ayat surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibkum bihillah. In tukhfu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Maknanya kalau kamu zahirkan apa yang ada dalam dada kamu dan kamu sembunyikan apa yang ada di dalam dada kamu, Allah pasti akan menghitungnya, Allah pasti akan menghisapnya. Kan? Jadi bila turun ayat macam tu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berasa lemah. Kan? Hatta yani jassu ala rukab, dia pernah rebah, longlai, jatuh. Ketika Allah maknanya akan, kalau menghisap yang zahir tu apalah, tapi sampai yang batin pun akan dihisap juga kan, yang dalam dada pun akan dihisap juga. Jadi dia pun rasa macam memang tak mampu. Maka mereka jalasu ala rukab, duduk di atas kepala lutut mereka, duduk dan jumpa Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, kan hari ini telah turunkan kepada kami ayat ni. Jadi kami bila disuruh berpuasa, suruh berjihad, kami berjihad, suruh puasa, kami puasa, suruh haji, kami haji. Jadi mana semua benda kami boleh buat, kecuali yang dalam hati ni kami tak boleh nak jaga macam mana dalam hati ni. Kalau dihisap juga yang dalam hati tu, mana kami akan binasa lah. Maka Nabi SAW kata, kamu ni nak jadi golongan yang sebelum kamu lah, iaitu Yahudi dan Nasrani. Macam itulah maksudnya, kan? Adakah kamu akan nak jadi macam mereka yang mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar dan kami ingkar. Bal qulu sami'na wa ata'na, bahkan adalah kamu kata kami dengar dan kami taat. Maka para sahabat pun kata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat, kami mengharapkan keampunan wahai Tuhan, dan kepada Engkau kami akan kembali.
Maka lepas tu bila ada sahabat buat macam tu, maknanya imtisal li awamirillah, li awamir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Allah Taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kan? Jadi Allah turunkan ayat la yukallifullahu nafsan, Allah tidak memberatkan, kan, tidak membebankan setiap jiwa melainkan apa yang dia mampu lakukan, kan? Gitu. Jadi ayat berkenaan dengan tadi kan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, rabbana, macam mana ayat tu? Saya lupa dah. Sekejap. Amana Rasul. Ayat tu ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 55, sebelum ayat tu lah, sebelum ayat terakhir tu kan. Sebelum ayat 286 tu, ayat 285. Allah kata amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ketika sahabat-sahabat tadi mana mereka dah buat pengakuan itu, maka Allah turunkan ayat ni. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan ila akhiri al-ayah tadi. Terus tu tadi kan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melaksanakan ubudiyah fil amri wa fil nahi, penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala pada perintah dan pada larangan. Pada perintah mereka buat secara ikhlas dan betul-betul ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Dan pada larangan mereka menjauhi segala larangan Allah Taala. Kerana apa? Kerana mereka buat dan tinggal itu kerana takut. Dalam arti kata yang saya sebut tadi, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan beramal ibadah dan mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan dan mencintai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kecintaan. Kan? Apabila mencintai sesuatu, dia akan melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan tanpa ada rasa keterpaksaan. Kan? Jadi dengan kecintaan, seseorang hamba dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rasa kerelaan dan kesukaan hati. Tidak ada langsung titik-titik keterpaksaan dalam diri dia, tak ada. Dia buat tu maknanya memang buat kerana seronok dia buat tadi kan. Bukan dia buat sesuatu tu kerana terpaksa buat. Macam solat kan. Bukan terpaksa buat, tapi memang kita nak buat solat. Kenapa? Kena ada mahabbah tadi lah. Kena ada khauf, ijlal dan mahabbah. Baik, itu maknanya martabat yang pertama lah dalam ubudiyah. Kemudian martabat yang kedua fi qada'il masaib. Jadi sebagai seorang hamba, apabila kita berdepan dengan ujian-ujian yang kita panggil diturunkan ke atas kita sebagai apa? Maknanya untuk menguji kita, yang kita panggil sebagai musibah. Kan? Al-musibah ni kita panggil bala ataupun ujian. Yalah, bagi orang beriman, musibah itu adalah ujian. Yang dengan ujian itu Allah nak hapuskan segala dosa mereka, Allah nak angkat darjat mereka ke martabat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimanakah seorang hamba itu hendak berinteraksi dengan musibah-musibah tadi? Yang pertama kata Syekh di sini rahimahullahu taala, as-sabru 'alaiha, iaitu bersabar di atasnya. Jadi maknanya kan, ini perintah sabar ni adalah satu kewajipan lah. Sabar ni wajib, pahala dia besar. Allah kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja akan disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Ini sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran. Surah apa ya? Sekejap. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar kan, ini sebagai maknanya Allah beritahu pada kita motivasi untuk kita semua dalam surah Az-Zumar ayat 10 ya. Allah kata qul, katakanlah Muhammad SAW, ya ibadiyalladzina amanu, ya ibadiyalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhan kamu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ya. Dan Allah kata bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, untuk mereka ada hasanah, ada kebaikan. Ya Allah, buat baik dapat baik. Untuk orang-orang yang berbuat ihsan di atas muka bumi, mereka akan dapat kebaikan. Kemudian Allah kata lagi apa? Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Tuhan ni amat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab. Jadi maknanya cara kita untuk berinteraksi dengan segala musibah itu apa dia? Pertama-tamanya adalah as-sabru. Dan pahala sabar itu dikira masa bila? Dihitung masa bila? Pahala sabar itu dihitung ketika mula-mula sekali kita ditimpa musibah itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Hanya sahaja kesabaran itu ketika awal-awal hentakan tadi kan. Jadi misalnya sebut macam mana pahala sabar itu dikira ketika mula-mula kita ditimpa musibah lalu kita bersabar dengan musibah tersebut. Waktu itulah maknanya Allah Ta'ala hitung pahala kesabaran tadi. Ya kan? Baik, ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari ya. Dalam Sahih Al-Bukhari betul juga dalam Sahih Muslim. Nabi kata as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Hadis Anas bin Malik. Jadi kesabaran itu dikira ketika hentakan yang pertama. Kena tu terus tak sabar. Tak boleh dah kita dah kita panggil mengadu dan sebagainya. Kan? Baru kita nak sabar, selepas itu tak ada pahala. Tak jadilah. Kan? Okey. Selepas sabar ni adalah redha dengan musibah. Kita redha lah, sabar dan redha dengan apa yang Allah Ta'ala letakkan daripada musibah tadi. Jadi redha dengan musibah itu lebih tinggi darjatnya daripada kesabaran. Ini kita dah cerita pada dulu, tapi saya ulang je lah, kan? InsyaAllah. Kemudian selepas redha, syukur. Ya? Syukur. Jadi maknanya, dan syukur itu darjatnya lebih tinggi daripada redha. Sabar, bawah sekali, naik kepada redha, naik kepada syukur. Syukur di atas musibah. Ini martabat para anbiya alaihi wassalatu wassalam, bersyukur di atas musibah. Jadi wahada innama yata'atta minhu. Jadi syukur di atas musibah itu hanya saja akan datang idza tamakkana hubbuhu min qalbi. Apabila dah teguh tetaplah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati dia. Kan? Apa macam mana pun dia tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu dia akan datang syukur itu di atas musibah. Mana kita ni susah kan nak bersyukur di atas musibah kan. Bila tak kena musibah kita tak fikirlah, kena musibah pun kita tahu macam tu langit tinggi ke rendah ke macam tu. Ya, kemudian wa alima husna ikhtiyarihi lahu, dan dia mengetahui bahawa itulah pilihan Allah Ta'ala yang terbaik untuk dia. Subhanallahil azim. Kalau kita boleh dapat sifat yang macam ni, sikap yang macam ni, sungguh kaya lah kita. Ya kan? Sungguh kaya lah kita. Maksudnya kita kaya jiwa, kaya iman. Ya kan? Kaya kebahagiaan. Kaya. Walaupun kita tak kaya harta, tak ada harta, tapi kita kaya yang dalaman, yang jiwa ni kita kaya. Ini panggil orang yang sebenar-benar kaya ni. Dia tahu bahawa itulah musibah itu adalah pilihan terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Kan? Wa lutfahu bihi, dan itulah dia maksud kelembutan Allah Taala untuk dia. Dia fikir bahawa ini musibah mana bila kena sekarang, akhirat tak kena. Kan hari yang maha besar yang amat menakutkan waktu itu, kan? Yauma yaj'alul wildana shiba. Begitu sampai kita kata hari itu kanak-kanak pun jadi macam beruban.
Dahsyatnya hari itu, ketakutan hari itu kan. Mana dia akan selamat waktu itu. Kenapa? Kerana dulu dia dah kenal semasa di dunia. Dan itulah dia kelembutan Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam kan, ketika dia dah pukul mati satu orang daripada bangsa Qibti, bangsa Fir'aun tu kan. Sehingga dia kata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li, faghfar lahu innahu wal ghafurur rahim kan. Tuhanku, ampunilah aku. Aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku, maka Allah ampunkan dia. Kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam kan, mana ini satu musibah bagi dia kan. Dia bukan sengaja nak bunuh orang. Dia pukul-pukul dia, orang tu mati. Sebab pukulan dia. Dan satu musibah bagi dia terpaksa dalam keadaan takut-takut berada dalam Madinah tadi. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. Duduk dalam bandar tadi, dalam Mesir ni, takut lah, kadang-kadang takut orang tangkap dan sebagainya, takut berita tadi tersebar bahawa dia dah bunuh orang. Kali kedua pula berlaku peristiwa yang sama pula, dia cuba nak bantu seorang daripada Bani Israel yang cari pasal dengan orang Qibti tadi. Sehinggalah ada satu orang datang daripada hujung bandar tadi, dia datang dalam keadaan berlari. Dia kata, ya Musa, innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, sesungguhnya depa ni, Fir'aun dan tentera depa ni, pokok Qibti dah mesyuarat nak bunuh kau. Maka larilah kau, keluarlah daripada sini. Aku hanya orang yang menasihatkan engkau. Kan, ini musibah. Tapi lihat bagaimanakah kelembutan Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi Musa, yang dipandang oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa keluar daripada Mesir tadi. Ya? Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dia keluar. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. Maksudnya pertautan Nabi Musa AS dengan Allah Ta'ala itu sentiasa ada. Kan? Keluar daripada Madinah keadaan tak tahu, tak ada siapa membantu, tak ada pembantu, tak ada siapa nak ikut serta dia keluar daripada Mesir, berjalan menghala ke Madian, perkampungan Nabi Syuaib alaihissalam. Bertangkara, tak tahu nak pergi jumpa siapa jalan dia, tapi pertautan hati dengan Allah Ta'ala tadi. Dan dia tahu lutfah, maksudnya kelembutan Allah Ta'ala kepada dia tadi akan mendorong dia kepada kebaikan. Kan? Jadi sampai cerita dia sampai ketika walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Sampai dia di daerah Madian, dia dapati manusia sedang beratur untuk mengambil air kan, berkumpul untuk ambil air bagi daripada perigi nak bagi ternakan minum kan. Jadi wajada min dunihim imra'ataini tadudan, maka dia melihat kepada dua wanita yang menjauhkan diri di satu sudut kan. Maka datang perasaan nak tanya, nak membantu kan. Jadi begitu, sehinggalah akhirnya kelembutan Allah Ta'ala kepada dia tadi di atas musibah tadi kan, mendorong dia mendapat kebaikan yang banyak, sehingga dia dikahwinkan dengan anak kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Gitu. Jadi maknanya musibah itu kan, bagi orang yang kita kata macam tahap para anbiya, mereka bersyukur di atasnya kan. Dia hanya akan datang rasa syukur tadi apabila dah tetap teguh dalam hati tadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui itulah pilihan Allah terbaik untuk dia. Musibah itulah pilihan terbaik daripada Allah Taala untuk dia, dan itulah dia ihsan Allah Taala, kelembutan Allah Taala untuk dia, dan ihsan Allah Taala kepadanya dengan musibah tersebut. Wa in karihal musibah, walaupun kita ni tak suka musibah. Mana ada orang suka musibah? Tak ada. Normalnya kehidupan manusia, mana ada siapa suka musibah? Tak ada. Tapi macam mana datang perasaan syukur dalam diri tadi? Kerana dah ada al-mahabbah kan, kecintaan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ubudiyah, penghambaan yang kita sebut tadi pada menunaikan segala musibah. Baik, kemudian ubudiyah fi qada'il ma'ayib, menghambakan diri Allah Taala dalam menunaikan segala melaksanakan segala kesilapan kita. Qada'il ma'ayib maksudnya dalam kita hendak membersihkan
kesalahan kita, kesilapan kita. Ya? Macam mana cara dia kita menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala dalam kesilapan? Dalam dosa-dosa yang kita buat tadi. Dosa ni mana bila berlaku dosa tu dia berlaku dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja dia panggil dosa. Jadi sebagai hamba yang pendosa ini, bagaimana kita nak interaksi tadi dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Iaitu al-mubadaratu ila taubati minha. Segera kita bertaubat daripada dosa yang kita buat tadi. Segera. Jangan tangguh-tangguh. Kan? Dah buat dosa tadi. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ampunkanlah aku, ya Allah. Terimalah taubatku, ya Allah. Aku menyesal, ya Allah. Aku berazam untuk tidak melakukannya, ya Allah. Aku meninggalkannya sekarang, ya Allah. Kan? Syarat taubat ni untuk dia meninggalkan, menyesal, berazam untuk tidak mengulangi, kan? Kalau berkaitan dengan manusia, kita minta maaf ataupun kembalikan barang yang telah kita ambil ataupun kita rosakkan, kan? Itu saudara. Jadi mubadarah, bersegera kepada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wat-tanassul wal wuquf fi maqam al-i'tizar. Masa duduk kita dalam keadaan orang yang minta keuzuran. Mana minta uzur, duduk dalam keadaan kita ni macam minta maaf lah. Dijadikan diri kita dalam keadaan sebagaimana orang yang berasa nak minta maaf betul-betul ni. Berasa menyesal sungguh-sungguh ni. Dan dalam keadaan macam mana? Mestilah dalam keadaan kita mengetahui, kan, tidak akan membersihkan dosa kita ni melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak akan mengampunkan dosa kita melainkan hanya Dia yang akan ampunkan. Kan? Itu maksudnya. Itu dalam keadaan aliman bi annahu la yarfa'uha anhu illa huwa, bahawa dosa-dosa, kotoran-kotoran dosa tidak akan bersih daripada kita melainkan Allah yang akan membersihkan kotoran dosa itu daripada kita. Wala yaqihi syarraha siwahu, dan tidak akan melindungi kita akan daripada kejahatan, keburukan dosa itu melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan melindungi kita. Wa annaha in istamarrat ab'adathu min qurbihi, dan hendaklah kita mengetahui bahawasanya apabila kita berterusan dalam gelumang dosa tadi, kan, maka ia akan semakin menjauhkan kita daripada Allah, daripada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan biarkan kita segera, jangan biarkan kita berterusan berada dalam kegelapan dosa tadi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita supaya kita bertaubat. Kan, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan taubat yang nasuha. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, kan? Yang Allah perintahkan tentang taubatan. Ini dalam surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ayat 8 Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Allah kata, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut ayat ni? Nak bagi tahu kepada kita bahawa kita ni sentiasa melakukan dosa lah. Dan tak terlepas kita ni daripada dosa. Apabila kita tidak terlepas daripada melakukan dosa, maka kita bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dengan taubat yang nasuha itu Allah Ta'ala kata, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Tuhan kamu semua akan mengkafarahkan, menghapuskan daripada kamu segala dosa kamu dengan perbuatan taubat dan istighfar tadi. Sebab itu kena ada al-mubadarah ila taubah, bersegera kepada bertaubat. Sebab apa? Taubat itu wajib. Sebab Allah Ta'ala perintahkan kita bertaubat kerana Dia Maha mengetahui kita adalah manusia yang makhluk yang sentiasa melakukan dosa. Ya? Allah kata, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dengan taubat yang kamu taubat itu dan dengan pengampunan Allah Ta'ala itu, Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu.
pada hari Allah tidak akan menghinakan orang-orang yang tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka berjalan di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka, yaquluna, mereka berkata, Rabbana atmim lana, Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami nurana, cahaya kami, waghfir lana, dan ampunkanlah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Inilah dia kan perintah bertaubat. Jadi begitu, bila kita hadirkan diri kita, tidak akan dapat melindungi kita daripada kejahatan dosa itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena ingat, kena tahu juga, sekiranya kita berterusan bergelumang dengan dosa tanpa kita meninggalkannya, tanpa kita bertaubat dan menyesal, ia akan semakin menjauhkan kita daripada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan mencampakkan kita jauh daripada pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu keredaan Allah, pintu kasih sayang Allah tadi. Ya. Jadi fayaraha minadh-dhurr, maka hamba tadi dia kena lihat bahawa dosa itu, kejahatan itu kan adalah kemudaratan. Satu kemudaratan alladhi la yakshifuhu ghairuhu, yang tidak akan dapat menghilangkan kemudaratan itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta innahu la yaraha a'zamu min durril badan, sehingga hamba tadi dia melihat bahawa dosa itu lebih mudarat daripada kemudaratan yang ada pada tubuh badan, daripada kesakitan, kan, kita luka, kudis dan sebagainya. Itu maksudnya. Dengan itu hamba tadi a'idun biradahu min sakhatih, dia akan pergi berusaha menuntut keredaan Allah dengan menjauhkan diri daripada kemurkaan Allah. Pergi kepada Allah untuk menuntut redha Allah, kan, dan untuk memohon kejauhan diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan a'iz, dan dia pergi menuntut kemaafan daripada Allah Ta'ala supaya Allah tidak menyiksa dia. Wa bi'afwihi min uqubatihi wa bihi minhu, dan dia berlindung dengan Allah Ta'ala daripada Allah. Apa maksud berlindung dengan Allah Ta'ala daripada Allah? Berlindung dengan keampunan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala, daripada apa? Daripada kemurkaan Allah Ta'ala, daripada kebencian Allah Ta'ala, daripada siksaan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan hamba tadi mustajirun wa multaji'un. Mustajir sebagai orang yang mencari perlindungan, dan sebagai orang yang melarikan diri kepadanya. Jadilah kita seperti orang yang pergi kepada Allah Ta'ala, memohon perlindungan kepadanya, dan maknanya orang yang pergi kepada Allah Ta'ala untuk berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu, jadi hamba tadi tahu, annahu idza takhalla anhu wa khalla bainahu wa bain nafsihi, sekiranya dia menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala, sekiranya dia menyepikan diri daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menjauhkan diri daripadanya, Allah Ta'ala jadikan penghalang antara dia dengan Allah, fa'indahu wa amsaluha wa syarrun minhu. Maknanya wa annahu la sabila lahu ila Allah wa tawbah illa bi tawfiqihi wa i'anatihi. Maksudnya, kalau jadi macam tu, maka tidak ada jalan lagi untuk maknanya mengeluarkan diri daripada kotoran dosa dan taubat, melainkan dengan taufik daripada Allah Ta'ala dan bantuan daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Kemudian wa anna dhalika biyadihi subhanahu la biyadil abdi, dan sungguhnya demikian itu apa dia? Penerimaan taubat ataupun taufik, pengurniaan taufik dan bantuan tidak ada melainkan hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak di tangan hamba. Jadi kalau kita tahu macam tu, maka segeralah kita maknanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh
permohonan, harapan, takut, pengesaan, pengagungan, kecintaan tadi kan, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada kita apa yang kita inginkan daripada keselamatan dan kebahagiaan. Baik. فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه. Maka hamba ni sangat lemahlah. Sangat lemah dan tidak mampu kan untuk maknanya membawa dirinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan perkara yang Allah Taala redha, melainkan dengan izin Allah. Nampak tak? Jadi kita tak mampu, kita amat lemah dan kita amat tidak mampu untuk bawa diri kita berada dalam keredaan Allah dan keampunan Allah dan kasih sayang Allah Ta'ala, kan? Melainkan dengan izin daripada Allah Ta'ala dan masyiatihi dan dengan kehendak Allah Ta'ala dan dengan bantuan Allah Ta'ala. Baru kita boleh. Kalau tidak, tak boleh. Tak dapat. Fahuwa multaji'un ilaihi, dan hamba tadi maknanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mutadarri'un dzalilun miskinun, dalam keadaan dia menghinakan diri dia, merendahkan diri dia, mengakui keperluan dan hajat dia yang amat sangat kepada Allah, mulqin nafsahu baina yadayhi, serah diri dia sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, serah diri. Aslamna, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, wa tarihun bi babihi mustakhdhin lahu, ya, dalil mutamaskinun, maksud kita merasa hina, kita menghinakan diri kita dan menunjukkan hajat keperluan kita kepada Allah yang dengan amat sangatlah. Adzalla syai'in wa aksarahu lahu afqarahu wa ahdahu wa ahwajahu ilaihi wa arghabu fahuwa fihi wa ahabbahu fihi wala lahu wala bihi wala minhu, kan? Tidak untuknya dan tidak dengannya dan tidak daripadanya. Wa anal khaira, dan semuanya kita kena tahu al khaira kullahu, segala kebaikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan di dua tangan Allah, pada dua tangan Allah Taala. Wa fi yadayhi, segala kebaikan itu di dua tangan Allah Taala, wa bihi, dan dengan Allah Taala, wa minhu, dan daripada Allah Taala. Itu kebaikan. Tak ada pada siapa-siapa, melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa waliyu ni'matihi, dia yang menguruskan segala nikmat kurniaannya kepada hambanya. Wa mubtadi'uhu biha min ghairi istihqaqin, dia yang memulakan memberi segala nikmat kepada hamba-hambanya tanpa mereka itu berhak menerimanya, tapi dia memberi. Wa mujriha alaihi ma'a tamaqqutihi ilaihi, Allah Ta'ala beri nikmat ke atas segala hamba. Walaupun Allah Ta'ala marah, murka kepada hamba tadi, Allah bagi juga nikmat dia kepada mereka. Walaupun hamba tadi berpaling daripada beriman dengan Allah Ta'ala, bi'aradihi, berpaling daripada beriman kepada Allah Ta'ala sehingga mereka mengatakan sesuatu yang tidak patut, tidak layak kepada Allah Ta'ala. Mereka mengatakan Allah Ta'ala ada anak. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Okay? Maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang mereka katakan. Jadi Allah tetap memberi nikmatnya kepada mereka. Walaupun hamba tadi lalai, bi'arad wa ghaflatihi, lalai daripada beribadat kepada Allah Ta'ala, wa maksiatihi, dan sentiasa melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, Allah tak beri kepada dia nikmat bernafas, nikmat makan, minum, tidur dan sebagainya. Allah masih memberi. Kemudian fahadzuhu subhanah. Jadi tadi maknanya cerita tentang makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala bahagiannya apa dia? Alhamdu wa syukru wa thana'u. Milik Allah Ta'ala pada segala pujian. Ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyukuran, terima kasih, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan, syukru. Wa thana'u, segala ulangan pujian hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Wa hadzul 'abdi, adapun bahagian hamba apa dia? Al-zamu, celaan. Hamba ni sentiasa melakukan yang tercela dan mereka itu tercela. Wal naqsu, kekurangan, wal aibu, dan keaiban tadi ada pada diri hamba, kecelaan, kekurangan dan keaiban.
qad ista'thara bil mahamidi wal madhi wal thana' wa walla al-'abd al-malamah wal naqs wal 'uyub. Jadi Allah Subhanahu wa taala dirinya tu, pada dirinya ada segala pujian, mahamid, segala pujian, kepujian. Al-mahamid wal madhi wal thana' ni makna sama semua. Segala pujian, puji, puja semua bagi Allah Taala. Dan kepada hamba pula apa dia, segala celaan, kekurangan dan keaiban. Falhamdu kulluhu lahu, maka oleh itu segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu kulluhu fi yadayhi, dan segala kebaikan itu semuanya berada pada dua tangan Allah Taala. Wal fadlu kulluhu lahu, dan segala kelebihan kurniaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa thana'u, dan ulangan-ulangan pujian itu hanyalah milik Allah Taala. Wal minnatu kulluha lahu, dan segala pemberian, kurniaan yang diberikan, yang dikurniakan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Faminhu al-ihsan, di antara kurniaan Allah Taala itu apa dia? Al-ihsan, iaitu perbuatan baik kepada hamba. Wa minal 'abdi al-isa'atu, hamba ni sentiasa buat benda yang mendatangkan murka Allah, melanggar arahan-arahan Allah, melakukan larangan-larangan Allah. Kan? Jadi itu daripada hamba. Al-isa'ah, buat benda tak baik, benda tak elok terhadap Allah Taala. Wa minhu at-tawaddudu ila al-'abdi bi ni'ami, tapi daripada Allah Taala ada at-tawaddud, kasih sayang, limpahan kurniaan yang tidak terhingga kepada hamba itu dengan pemberian segala nikmatnya ke atas mereka. Macam-macam nikmat yang Allah bagi. Itu daripada Allah Taala. Wa minal 'abdi, dan daripada hamba apa dia? At-tabaghudu ilaihi bima'asi, iaitu mendatangkan kebencian Allah Taala dengan melakukan maksiat terhadapnya. Tabaghud gitu. Tapi wa minhu an-nushu li'ibadi 'abdihi, tetapi Allah Taala sentiasa memberi nasihat kebaikan kepada hamba-Nya. Allah suruh taubat, Allah suruh kita tinggalkan dosa-dosa, Allah suruh kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah suruh kan? Suruh kita buat baik, suruh buat baik. Dia hamba tu ni maknanya menderhakai Allah. Dan daripada hamba pula al-ghisyu lahu fi muamalatihi, mereka menipu Allah Taala dengan bermuamalah dengan Allah Taala tadi. Menipu, berhelah dalam beribadat kepada Allah. Berhelah bila Allah suruh buat macam ni, lepas helah macam ni. Dia nak buat pergi boleh juga, maka dia buat helah tertentu lah. Baik, itu cerita dia. Kemudian seterusnya, ubudiyah an-ni'am, penghambaan diri kepada Allah Taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Macam mana? Syekh kata di sini. Jadi fama'rifatuha wal i'tiraf biha awalan. Mula-mula sekali kita kena kenal lah segala nikmat, kena tahulah segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ubudiyatun ni'am tadi, kan? Nikmat-nikmat itu. Dan kita bila kita tahu, kita mengakui, kan, nikmat itu adalah daripada Allah Taala, kan? Kemudian thumma al-'iyadhu bihi ay yaqa' fi qalbi, kemudian kita kena ada dalam hati kita pembersihan. Maknanya adalah hati kita tadi tidak mengingat bahawa segala nikmat yang kita dapat itu adalah selain daripada Allah Taala. Ada, maknanya tidak ada dalam hati kita perasaan bahawa nikmat yang kita dapat itu adalah selain daripada Allah Taala. Itu maksudnya. Wa in kana sababan min al-asbab, walaupun hanya sebab untuk kita mendapat nikmat tadi, semuanya kita kembali kepada Allah Taala. Tak fikir pasal sebab lah. Tapi nak ceritanya pasal yang memberi nikmat itu adalah Allah. Allah yang menjadikan sebab. Fahuwa musabbibuhu, maknanya Allah Taala yang musabbib, dia yang menjadikan sebab. Kan? Wa muqifan ni'matu minhu wahdahu. Jadi segala nikmat itu daripada Allah Taala sahaja. Bi kulli wajhin wa i'tibarin, dengan segala cara, dengan segala apa pun yang kita fikir, semuanya nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Summa sana'u biha alaih. Kemudian dengan nikmat-nikmat tadi kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengulangi pujian kepadanya, wa mahabbatuhu 'alaiha, dan kita bertambah-tambah kecintaan kita kepada Allah Taala di atas segala nikmat yang Allah berikan tadi. Wa syukruhu, dan kita berterima kasih, bersyukur. Dengan apa? Macam mana kesyukuran kita tadi? Bi an yasta'milaha fi ta'ati, kita laksanakan, kita gunakan segala nikmat yang diberikan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian wa min lataifit ta'abbud bin ni'am, di antara huraian pendetilan cara beribadah kepada Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat tadi macam mana terjadi di sini, iaitu ayastakthira qalilaha alaihi. Maknanya walaupun benda tu nampak sedikit tapi dia rasa banyak lah. Oh, susah ni kan. Susah ni. Benda tu sedikit, depan mata sedikit, tapi dia dah rasa benda tu sangat banyak bagi dia. Itu maksudnya benda-benda halus, benda-benda detail dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tadi. Rasa banyak sentiasa apa yang Tuhan bagi dia, walaupun sikit. Wa yastaqilla kathira syukrih, dan dia kena berasa Allah sedikitnya aku bersyukur di atas nikmat ini. Sedikitnya syukur aku di atas nikmat ini. Tuhan dah bagi banyak tapi sedikitnya syukur aku. Gitu. Ini lataif, benda yang detail, yang halus dalam beribadat kepada Allah Ta'ala pada nikmat. Wa ya'lam annaha wasalat ilaihi min sayyidihi min ghairi thamanin badalahu fiha. Maknanya dia mengetahui bahawa nikmat itu sampai, nikmat-nikmat itu sampai kepadanya daripada Tuhan dia tanpa dia membayar apa pun di atas kurniaan tadi. Kita bernafas, kita bayar apa? Kita bernafas. Apa kita bayar? Subhanallah. Kita minum, kita makan. Tidur dengan nyenyak. Bangun dalam keadaan kita rasa cergas. Kita bayar apa? Apa yang kita bayar pada Allah Ta'ala? Tak ada apa bayaran. Jadi min ghairi thamanin badalahu fiha. Wala wasilatin minhu tawassala biha ilaihi. Tak ada apa-apa perantaraan yang kita minta kepada Allah Ta'ala tadi untuk dapatkan nikmat-nikmat tadi. Wala istihqaq minhu la, dan kita tidak berhak pun sebenarnya di atas nikmat itu. Wa annaha lillahi fil haqiqah lil 'abdi la lil 'abdi. Hakikatnya segala nikmat itu milik Allah Ta'ala, bukan milik siapa-siapa. Kenapa nak sombong? La hawla wala quwwata illa billah. Fala taziduhu an-ni'amu illa inkisaran wa dhullan. Jadi maknanya hamba yang melaksanakan ubudiyah pada nikmat tadi, nikmat yang Allah berikan kepada dia tidak menambahkan pada diri dia melainkan rasa apa dia? Rasa hinanya diri dia kepada Allah Ta'ala dan rasa perlunya hajat dia kepada Allah Ta'ala tadi. Rasa kurangnya ibadat dia kepada Allah Ta'ala tadi. Dia rasa kurangnya, sikitnya syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menambah-nambahkan lagi apa dia? Sikap tawadhu' dia kepada Allah Ta'ala, merendahkan diri dia kepada Allah dan kecintaan dia yang mendalam kepada Al-Mun'im, iaitu yang memberi nikmat. Jalla jalaluhu. Wa kullama jadada lahu ni'matan. Setiap kali Allah Ta'ala memperbaharui nikmat, Allah Ta'ala sampaikan kepadanya nikmat-nikmat yang baru. Ahdatha laha ubudiyah muhabbatan wa khudu'an wa dhullan. Setiap kali lah akan bertambah-tambah kerendahan diri dia, tawaduk dia, ketakwaan dia, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kullama ahdatha lahu qabdan. Setiap kali Allah Ta'ala tarik nikmat, Allah tarik nikmat. Macam kita kan, nikmat kita Allah dah bagi, kemudian Allah tarik balik lah. Allah bagi, kemudian Allah ambil. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. Kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma. Okay? Bagi Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala bagi, dan bagi Allah Ta'ala apa yang dia ambil. Kan? Macam kita kematian, apa kesakitan dan sebagainya kan. Kehilangan panca indera apa semua tadi kita umpamanya. Akan berlaku kekurangan pada diri kita, pada keluarga kita. Kan? Jadi setiap kali ahdatha lahu qabban, Allah tarik. Ahdatha lahu ridan, maka hamba tadi akan menambahkan keredaan, akan meletakkan dalam hati dia keredaan terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada musibah tadi ataupun penarikan nikmat daripada Allah Ta'ala tadi. Wa kullama ahdatha dhanban, setiap kali hamba buat dosa pula, ahdatha lahu tauban wa inkisaran wa i'tidaran, dia akan buat pula taubat dan dia akan kembali menghinakan diri daripada Allah Ta'ala dan minta uzur kepada Allah Ta'ala. Fahadha huwal abdul kayyisu, kata Ibn Qayyim, maka inilah dia hamba yang bijaksana. Wal ajizu bima'zilin an dhalika, dan hamba yang lemah tadi ialah mereka yang menjauhi demikian tadilah, yang tak dapat melaksanakan ubudiyah tadi. Ya kan? Penghambaan diri kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala tadi kan, ubudiyah yang apa kita panggil ubudiyah, haqqul ubudiyah tadi, dan martabat-martabatnya ni. Kan mana Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sampai macam tu sekali kan, Allah Ta'ala beri kepada dia nikmat ilmu ni, kefahaman ilmu dan huraian ilmu, sehingga bila kita baca kitab dia kita rasa sutikan-sutikan semangat, motivasi tadi kan, keimanan dia rasa macam kita rasa semangat. Dia panggil suntikan semangat semangat iman dan ilmu tadi kan. Gitu. Dia Masya Allah, itu kitab yang bagus dan baik lah kan. Gitu, kalau kita baca ni Masya Allah, dia menambahkan gerak daya iman kita ke hadapan lah gitu, sehingga jadi lebih kukuh dan kuat insya-Allah taala bitaufiqih. Habis dah bab yang fasal yang ke-10, masuk pula kita fasal yang ke-11, at-tauhidu wal ubudiyah. Tauhid, pengesaan kepada Allah Taala dan penghambaan diri. Pengesaan dan penghambaan tajuk dia. Tauhid dan ubudiyah. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu taala, wa fil musnad, dalam kitab al-musnad, Musnad Imam Ahmad, wa sahih Abi Hatim, dan kita sahih Abi Hatim ada kita sini, rawahu Ahmad fil musnad, Ibn Hibban, Abu Ya'la wal Hakim, Ibn Sunni fi amal yawm al-laylah, Tabrani fil kabir, wal Harith bin Abi Husama fi musnadihi, Tawaid bisanadin sahih. Baik, min hadisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma asaba 'abdan hammun wala hazanun. Kata Nabi, tidak menimpalah seseorang hamba itu oleh kesulitan dan kedukaan, hazan. Kesulitan dan kedukaan. Faqala, maka dia berkata, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا ذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. Masya Allah, ini hadis doa. Ini hadis doa yang sepatutnya kita berusaha untuk menghafalnya. Apa yang disebut oleh Nabi SAW, kita hafal dan kita baca. Dan kita khusyuk dalam bacaannya. Kita baca dan kita khusyuk dalam membacanya. Jadi baik, hadis Abdullah bin Mas'ud daripada Rasulullah SAW sabdanya, tidak menimpalah seseorang hamba itu oleh rasa sulit dan duka cita. Lalu dia berkata, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Macam mana? Dia panggil cara kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya akulah hamba-Mu, anak lelaki kepada hamba lelaki-Mu, anak lelaki kepada hamba perempuan-Mu. Kalau kita anak, kita orang lelaki lah. Kalau kita orang perempuan, ibnatu abdika, Allahumma inni abduka wa ibnatu abdika, kan? Jadi, dan anak lelaki kepada hamba perempuan-Mu, nasiyati biyadika, ubun-ubunku di tangan-Mu. Ni ubun-ubun. Madin, berlalu padaku segala hukum-Mu, ketetapan-Mu. Adlun fiyya qada'uka, adil ke atasku, adil padaku segala ketetapan ketentuan-Mu. As'aluka, aku mohon kepada Engkau, bikulli ismin huwa laka, dengan segala nama-nama Engkau ya Allah. Aku mohon kepada Engkau dengan semua nama-nama-Mu. Dan kita tahu nama-nama Allah adalah sifat-sifat dia. Baik. Samaita bihi nafsaka, yang nama itu engkau namakan dia dirimu. Engkau namakan dirimu dengan nama itu. Ataupun kau turunkannya dalam kitab-Mu. Bukan semua nama Allah Ta'ala sebut, kan? Yang Allah sebut dalam Quran itu yang kita tahu. Gitu. Sebut yang Nabi SAW itu yang kita tahu. Tapi tidak terhitung banyaknya. Yang Allah, hanya Allah yang maha mengetahui tentang nama dia.
adil padaku segala ketetapanmu, as'aluka, aku mohon kepada engkau dengan segala namamu, dengan segala nama milikmu dan yang kau namakan dia dengan dirimu, namakan dirimu dengannya, ataupun kau turunkannya dalam kitab engkau, ataupun kau ajarkannya kepada seseorang daripada makhlukmu, atau kau simpan dengannya di ilmu ghaib di sisi engkau, bahawa engkau dalam kau jadikanlah bagiku kan Al-Quran itu sebagai taman bunga dalam hatiku. Rabi', taman bunga ataupun musim bunga dalam hatiku. Dan cahaya di dadaku. Dan sebagai penghilang bagi duka citaku. Dan penghilang bagi kesulitan dan kepayahanku. Bila dia baca yang tu, kata Nabi SAW, melainkan Allah Ta'ala akan hilangkan daripadanya kesulitan, kepayahannya. Allah gantikan tempatnya dengan kegembiraan dan kemudahan lah. Para sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak kami mempelajarinya? Kan kata, ya boleh. Sepatutnya bagi setiap yang mendengarnya untuk mempelajarinya doa ini. Ya kan? Maka kita hafal bacalah doa ni. Ya kan? Doa ni adalah kita panggil al-ibadah. Ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibn Qayyim di sini rahimahullahu taala, hadis ini dia merangkumi beberapa perkara yang mana perkara itu terkandung dalamnya al-ma'rifah, iaitu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang nama Allah, kan? Kemudian tauhid, dalamnya ada kandungan tauhid, iaitu kandungan pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dalamnya ada ubudiyah, penghambaan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Minha, darinya anna da'i bihi saddara su'alahu, dan di antara kandungan besar dalam hadis ini iaitu orang yang berdoa, dia akan mulakan permintaannya. Permintaannya dimulakan dengan apa? Inni abduka, sungguhnya akulah hambamu. Sungguhnya akulah hambamu dan hamba kepada hamba lelakimu dan anak kepada hamba perempuanmu. Jadi mana hal yatanawal man fawqahu min abaihi wa ummahatihi ila abawahi Adam wa Hawa. Mana maksud sebutan dia itu merangkumi segala yang di atasnya daripada datuk nenek dia semua sampailah kepada Adam dan Hawa dalam doa dia tadi. Kan? Wa fi dhalika, dan pada demikian itu tamalluqun lahu istikhda'un. Daripada demikian itu ada tadallul, ada inkisar, ada rasa penghinaan diri di hadapan Allah Ta'ala dan rasa maknanya berhajat yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baina yadayhi. Wa'tirafun, dan pengakuan bi'annahu mamlukuhu wa aba'uhu mamalikuhu. Pengakuan bahawa hamba tadi adalah milik bagi Allah Ta'ala. Begitu juga datuk neneknya semua sekali adalah milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna al-'abda laysa lahu ghairu babi sayyidihi. Dan sungguhnya hamba itu tidak ada apa pun baginya selain pintu, kan? Ghairu babi sayyidihi wa fadlihi, melainkan pintu kebaikan daripada tuannya, penciptanya, dan mengharapkan kelebihan kurniaan penciptanya dan mengharapkan kebaikan daripada penciptanya. Itu bagi hamba. Wa anna sayyidahu in ahmalahu wa takhalla anhu halaka. Dan sungguhnya tuannya itu iaitu Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Taala menjauhkan diri daripada hamba tadi, tidak mempedulikan hamba tadi, maka hamba tadi pasti akan binasa. Kita akan binasa kalau Allah tak pedulikan kita. Kan? Gitu. Halak walam yu'wihi ahadun walam yu'taf alaihi. Kan? Tidak siapa yang dapat menyelamatkannya, tidak siapa yang dapat membuat kelembutan kepadanya. Bal yadhi'u a'zamu dhi'atin, maka dia akan hilang dengan kehilangan yang sangat besarlah. Macam orang kafir lah itu. Hidup tak ada apa-apa dalam muka bumi ni. Hidup makan minum, betul mati masuk neraka jahanam. Kemudian فتحت هذا الاعتراف, di bawah pengakuan ini, inni la ghinan bi anka tarfat aini wa laysa li man a'udhu bihi aw aludhu bihi ghairu sayyidil ladhi ana 'abduhu. Sungguhnya aku, ini pengakuan hamba kan, di bawah pengakuan ini fatahta hadha al-i'tiraf,
Pengakuan sungguhnya aku la ghinan bi anka, aku maksudnya tidak kaya daripada engkau, maksudnya aku sentiasa berhajat padamu. Tidak kaya maksudnya aku sentiasa berhajat kepadamu ya Allah. Sekejip mata, tarfat ain, sekejip mata. Walaysa li, dan tidak ada bagiku siapa yang dapat aku berlindung diri dengannya dan aku dapat pergi kepadanya untuk memohon pertolongan kecuali Tuhan aku yang aku adalah hamba-Nya, iaitu Allah. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dhimni dhalika, dan termasuk dalam kandungan demikian itu al-i'tiraf ialah pengakuan bi annahu marbubun mudabbarun ma'murun manhiyun, bahawa seorang hamba itu dia marbub, dia tu maksudnya dikontrol, dia yang dikontrol, ditadbir uruskan. Ada yang iaitu Allah SWT yang mentadbir, yang menguruskan dia. Ma'murun, dan dia itu diperintahkan untuk melakukan perkara-perkara tertentu dan dia dilarang untuk meninggalkan perkara-perkara tertentu. إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار النفسي. Hanya saja hamba itu melakukan setiap perkara dalam dirinya adalah dengan hukum pelaksanaan sebagai seorang hamba yang taat kepada Tuhannya, dan dia tidak ada pilihan bagi dirinya. Bukan dia nak pilihan buat macam tu, buat ini ikut suka dia. Tak boleh. Tak ada pilihan untuk meninggalkan larangan, tak ada pilihan untuk melakukan maksiat tadi kan, begitu. La bihukmi al-ikhtiyar binafsihi li nafsihi. Falaysa hadha sya'nul 'abdi. Bukanlah ini dia keadaan seorang hamba. Apa dia? Mana yang melakukan sewenang-wenangnya apa saja, itu bukan hak bagi hamba, dan bukan kerja seorang hamba. Bal sya'nul muluki wal ahrar. Bahkan ia adalah urusan raja kan, dan yang merdeka. Itu maksudnya nak menguruskan diri sendiri dan sebagainya, bukan kita tak boleh nak menguruskan diri kita sendiri pun. Gitu. Semuanya dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal 'abidu, adapun hamba, fatasarrufuhum ala mahdhil 'ubudiyyah. Jadi maknanya kerja laku mereka adalah semata-mata melakukan ibadat kepada Allah. Itu ya hamba. Fa haula'i 'abidu at-ta'atil mudafun ilaihi subhanahu. Biqalihi inna ibadi laysa laka 'alaihim sultanun. Jadi maka mereka yang menjadi hamba-hamba yang mentaati Allah Ta'ala, maka mereka itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah, inna ibadi, sungguhnya hamba-hambaku, kata Allah. Yang Allah sandarkan hamba-hamba itu kepada dia. Allah, sesungguhnya hamba-hambaku, tidak ada bagi mereka, tidak ada bagi engkau yang iblis kekuasaan untuk menguasai mereka. Iblis tak boleh menguasai hamba Allah Ta'ala yang beriman, menjadi abidullah. Kemudian dalam surah Al-Furqan, Allah sebut juga ayat 63, Allah kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha pemurah, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, iaitu mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan. Haunan maksudnya tidak sombonglah, jalan dalam keadaan tenang. Wa man adahum, dan mereka, dan orang-orang yang menyelisihi mereka, yang memerangi mereka, abidul qahri war rububiyah. Ya wa man adahum adalah hamba bagi penguasaan lah. Jadi maknanya mereka yang memusuhi orang-orang beriman tadi, mereka adalah abidul qahri, mereka akan mengalami kekalahan lah dan kejatuhan. Jadi Allah sandarkan orang-orang beriman kepadanya sebagaimana Allah sandarkan segala rumah tadi kepada pemilikannya. Contohnya Baitullah, kan, Baitullah, amatullah, Baitullah rumah Allah, amatullah hamba Allah, hamba perempuan bagi Allah. Wa idafatuhu ulaika ka idafatil baitil haram ilaih. Jadi sama sandaran orang beriman kepada Allah Ta'ala seperti disandarkan Baitul Haram kepada Allah Ta'ala. Baitullah, rumah Allah. Dan begitu juga unta Allah. Wa idafatuhu wa idafati naqatihi ilaihi wa darihi allati hiya al-jannah, dan rumahnya itu syurga lah. Syurga. Rumah Allah Ta'ala, darah Allah Ta'ala, rumah orang beriman adalah syurga. وإضافته عبودية رسوله إليه، يقول إن كنتم في
raibin mimma nazzalna ala abdina. Maknanya tengok Allah sandarkan penghambaan Nabi itu kepada Allah Ta'ala. Allah kata wa in kuntum fi raibin, jika kamu dalam keraguan daripada apa yang kami turunkan ke atas hamba kami. Tengok, hamba kami. Allah nisbahkan penghambaan diri Rasulullah SAW itu kepada Allah Ta'ala. Jadi darjat ubudiyah adalah darjat yang tinggi lah di sisi Allah Ta'ala. Darjat penghambaan itu darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Lagi hamba, seorang hamba itu kepada Allah, maka lagi tinggi darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang tertingginya di sisi Allah Ta'ala adalah Rasul kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kat firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maksudnya Tuhan yang telah memperjalankan dengan hamba-Nya. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu. Dan sesungguhnya tak kala telah bangunlah oleh hamba Allah, iaitu Rasulullah SAW, yad'uhu, dia berdoa mohon kepadanya. Habis itu. Masuk pula fasal yang ke-12, faslun makna al-ubudiyah wa tajriduha. Makna penghambaan dan tajrid ni maksudnya sebenar-benar penghambaan lah. Gitu. Tajriduha maksudnya penghambaan itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak untuk selainnya. Tajrid ni maksudnya semata-mata itulah. Wa fi tahqiqi bimakna qawlihi inni abduka. Dan dalam tahqiq, maksudnya dalam tahqiq, dalam pemastian lah. Ya, pemastian makna ubudiyah adalah makna inni abduka, sungguhnya aku adalah hambamu. Jadi bila kata sungguhnya aku hambamu, di situ ada iltizam ubudiyatihi min adh-dhulli wal khudu' wal inabah wa imtithal amri sayyidi wa ijtinabu nahyihi wa dawamul iftiqar ilayhi wal laja' ilayhi wal isti'anah bihi wa tawakkul alayhi وعياذ العبد به ولياذه به وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. Jadi maknanya dalam tahqiq ni, dalam pelaksanaan ni, makna sungguhnya aku hambamu ni, bila sebut kata sungguhnya aku ni hambamu, di situ ada iltizam ubudiyah, maksudnya ada kesinambungan, maksud keterusan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Ta'ala, yang dalam penghambaan itu ada adzul, ada penghinaan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, dan sentiasa merujuk kembali kepada Allah, dan sentiasa melakukan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan sentiasa ada dalam diri itu hajat yang amat sangat yang tidak putus melainkan hanya kepada Allah, dan pergi untuk berlindung kepada Allah serta memohon sentiasa pertolongan kepada Allah, dan ada penyerahan diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, kan? Dan permohonan perlindungan kepada Allah Ta'ala sentiasa, bahawa tidak ada ketergantungan hati itu kepada selain Allah. Dalam keadaan semua itu mesti ada mahabbah, kecintaan, ya, untuk maknanya kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan takut kepada Allah Ta'ala, dalam arti kata takut semakin menghampirkan diri kepada Allah, warajaan, dan harapan yang amat sangat kepada Allah Ta'ala untuk Allah berikan kepada darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, dan Allah ampunkan segala dosa dia. Allah akan jadikan dia orang yang Allah Ta'ala redha, Allah masukkan dia ke dalam syurganya Al-Firdaus dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepadanya. Rajab tadi. Itu tahqiq, pelaksanaan, pemastian supaya terlaksana inni abduka tadi. Huraian bagi sungguhnya aku inilah hamba, akulah hambamu. Baik. Wa fihi aidan, dan dalam itu juga, dalam inni abduka tu, sungguhnya aku hambamu tu, inni abdun min jami'il wujuhi, aku ni adalah hamba daripada segala sudut. صغيرا وكبيرا حيا وميتا مطيعا عاصيا معافا مبتلى بالروح القلب واللسان والجوارح. Maksud dia, aku ni hamba daripada segala sudut, daripada kecil sampai aku dewasa, sampai aku tua, sama ada aku masih hidup ataupun aku mati, ataupun aku dalam keadaan aku taat, buat taat, dalam keadaan aku buat maksiat, aku tetap hamba. Sama ada aku dalam keadaan sihat, sama ada aku dalam keadaan diuji dengan kesakitan, aku adalah hamba. Dengan ruh dan hatiku aku adalah hamba, dengan lidah dan anggota badanku aku adalah hamba. Masya Allah. Ini dia. Macam mana dia interpretasi kepada kita kan? Ta'rif ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi.
Macam mana dia menafsirkan kepada kita. Ini kelebihan yang Allah beri kepada Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa fihi aydan, dan pada ini juga, pada mana? Pada inni abduka ni, inna mali wa nafsi mulkul laka, sesungguhnya harta-hartaku dan jiwaku, diriku adalah milik bagi engkau, ya Allah. Fa innal 'abda wa ma yamliku li sayyidihi, sesungguhnya hamba itu dan apa yang dia miliki adalah milik tuannya. Macam kita, apa milik kita? Apa yang siapa nak mengaku, ni saya punya, ni saya punya, ni saya punya, ni kan. Mana kamu punya? Diri kamu tu pun bukan milik kamu. Macam mana kamu kata yang ni semua milik saya? Macam mana? Kan? Diri kita, tubuh kita, nyawa kita bukan milik kita. Kalau milik kita, kita boleh jaga dia dalam keadaan sentiasa baik, sihat, muda, tak pernah tua dan sebagainya, tak mati. Kalau milik kita. Tapi kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat macam mana dia kehendaki kita. Rupa kita masa remaja bukan rupa kita macam sekarang ni. Kan? Tubuh kekuatan kita masa remaja tak sama masa sekarang ni. Tak sama. Sebab apa? Sebab kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut Allah nak buat macam mana? Kita kena lalui tingkatan kehidupan ni, daripada baby kepada kanak-kanak atau kepada besar, kemudian membesar, dia remaja, kemudian mana yang semakin dewasa, kemudian dah tua, kemudian ila ajalin musamma, sampai kepada tempoh yang telah ditetapkan kepada kita, maka kita akan berpindah daripada tempat yang kita tinggal ke tempat yang seterusnya, kemudian tempat yang seterusnya lah. Itu di alam barzakh dan alam akhirat. Dan di situ hanya ada dua tempat sajalah, syurga dan neraka. Baik. Jadi al-abdu wa yamliku li sayyidi, hamba dan apa yang dia miliki adalah milik Tuhannya. Kita semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fi aidan, dan dalamnya terkandung juga dalam adalah innaka inni abduka, innaka antal ladzi mananta alayya bi kulli ma ana fihi min ni'matin, sesungguhnya engkaulah yang telah memberikan ke atasku dengan segala apa yang aku ada sekarang ni daripada nikmat. Fadzalika kulluhu min in'amika ala 'abdika, maka semua demikian itu adalah nikmat yang kau berikan ke atas hamba-Mu. Tengok, wa fihi aidan, dan padanya juga pada tafsiran inni abduka itu, inni la atasarrafu fima khawaltani min mali wa nafsi illa bi amrika, sesungguhnya aku tak boleh nak berwenang-wenang pada apa yang kau telah berikan kepada aku daripada hartaku ini dan diriku ini, melainkan dengan apa yang kau perintahkan. Harta tak boleh gunakan pada benda yang mudarat, benda yang haram, tidak boleh memudaratkan, begitu. Kama la yatasarrafu al-'abdu illa bi'izni sayyidi, sebagaimana seorang hamba yang dimiliki oleh Tuhan, dia tidak boleh menggunakan harta dia sesuka hati dia, melainkan dengan izin Tuhan dia. Wa inni la amliku li nafsi darran wala naf'a, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk diriku mudarat dan tidak memiliki juga manfaat. Kita tak boleh nak beri mudarat pada siapa-siapa, tak boleh nak beri mudarat pada diri, tak boleh bagi manfaat pada kita, tak boleh bagi manfaat pada orang lain. Tak mampu. Wala mautan, tak boleh nak bagi mati diri kita, tak boleh nak bagi hidup diri kita, tak boleh nak bangkitkan kita selepas kematian, tak boleh. Kita tak boleh buat benda tu. Fa in sahha lahu syuhudu zalika, kalaulah sahih persaksian yang demikian itu, faqad qala, maka semuanya telah mengatakan, kalaulah semua tadi ada dalam diri dia, maka betullah katanya inni abduka haqiqah, memang hakikatnya semuanya kita ni kan adalah hamba Allah. Inni abduka, semuanya aku adalah hamba-Mu. Thumma qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa dia, nasiyati biyadika, kan? Yani ubun-ubunku. Ay antal mutasarrifu fi tasarrufini. Yani anta mutasarrifu fiyya, tusarrifuni kaifa tasha' ولست أنا المتصرف في نفسي. يعني
engkau lah yang melakukan sewenang-wenangnya pada diri aku. Kan? Apa yang Allah buat? Semua ikut kehendak dia. Allah apa Allah nak buat diri kita. Tusarrifu ni, engkau palingkan aku pada apa yang kau kehendaki. Lastu ana al-mutasarrif fi nafsi. Aku tak boleh nak berwenang-wenang pada diri aku. Tadi sebab tu kita kena doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Kan? Sebenarnya minta Allah Taala palingkan hati kita kepada untuk melakukan ketaatan kepada dia. Jadi pelakuan kita begitu. Tapi Allah beri kepada kita pilihan. Pilihan. Buatlah apa yang kau nak buat. Buatlah. Insya'a. Man sya'a falyu'min, man sya'a falyakfur. Kan? Nak beri memanglah, nak kapir-kapir lah. Tapi balasan perbuatan masing-masing telah disediakan oleh Allah. Wa kaifa yakunu lahu fi nafsihi tasarrufun man nafsuhu bi yadi rabbih sayyidihi. Macam mana kita ni boleh nak berwenang-wenang dalam melaksanakan kehendak diri kita, sedangkan jiwa kita di tangan Tuhan dan di tangan Tuhan kita, dan ubun-ubun kita di tangan dia, dan hati kita di antara dua jari dia, di antara dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman, asma'in min asabi'ihi. Ya, hati kita. Ya muqallibal qulub, ai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Kan? Tsabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, Tuhan yang membalik-balikkan hati, palingkan hatiku kepada mentaatimu. Gitu. Kemudian wa mautuhu wa hayatuhu, matinya kita, hidupnya kita, wa sa'adatuhu, kebahagiaannya kita, syaqawatuhu, kecelakaannya, susahnya kita, afiatuhu, afiat sihatnya kita, bala'uhu, musibahnya menimpa kita, kulluhu, semuanya ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa ilal 'abdi minhu syai', hamba ni tak ada apa-apa. Bal huwa fi qabdati sayyidihi, dia berada dalam genggaman tuannya. Adhafu min mamlukin dha'ifin haqirin, sangat lemah, lebih lemah daripada yang dimiliki hamba yang sangat lemah lagi hina. Nasiyatuhu biyadi sultanin qahirin, ubun-ubunnya di tangan Tuhan yang maha berkuasa lagi maha mengalahkan, malikin, raja, segala raja, lahu, memiliki segala-galanya, lahu tahta tasarrufihi wa qahrihi, segalanya berada di bawah kehendaknya dan kekuasaannya. Bal amru fawqa dhalika, bahkan lebih dahsyat lagi, lebih detail lagi, lebih maksudnya lebih mendalam lagi lah. Wal amru fawqa dhalika. Jadi kita ni adalah hamba, sebenar-benar hamba. Wa mata syahida al-'abdu anna nasiyatahu, bila seorang hamba itu menyaksikan bahawa ubun-ubunnya, nawasiyal ibad kullaha biyadillahi wahdahu, kan, semuanya berada di tangan Allah Ta'ala, yusarrifuhum kaifa yasha', dia palingkan mereka ke mana yang dia kehendaki, lam yakhafhum ba'da dhalika, dan dia tak takut kepada mereka apa dia nak buat, walam yarjuhum, dan tak mengharapkan apa-apa daripada hamba mereka, walam yunzilhum manzilatal malikin, dan Allah tidak meletakkan hamba-hamba itu di tempat yang memiliki, bal manzilata abidin, bahkan Allah letakkan hamba-hamba itu di tempat abid, hamba, maqhurin, yang dikuasai, marbubin, yang yang diperintahkan, al-mutasarrifu fihim siwahum, kan, al-mudabbir lahum ghairuhum, yang tidak ada siapapun yang selain Allah Ta'ala dapat melakukan apa-apa kepada mereka, yang dapat ataupun yang dapat menguruskan urusan mereka. Ini cerita dia. Wa man syahida nafsahu bihadzal masyad sara faqruhu wa daruratuhu ila rabbih wasfan laziman lahu, wa ma tashahida an-nas kadzalika lam yaftaqir ilaihim wa lam yu'alliq amalahu wa raja'uhu bihim fastaqama tauhiduhu wa tawakkuluhu wa ubudiyatuhu. Banyak lagi habis tajuk ni, insya-Allah kita sambung lagi lah. Kan, sambung di sini. Faman syahida bihadzal mashhad sara faqruhu wa daruratuhu. Di situ saya tanda di sinilah. Tarikh ni 7 bulan.
53. Salah sini. 53. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, insyaallah kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.